Hello, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke Fitness YouTube channel. Dan dalam video kali ni kita akan sembang sikit pasal credit scene untuk filem Morbius, which is telah menjadi satu tanda tanya, satu tanda kekeliruan kepada kita semua yang melihat, yang menonton filem Morbius ini kan. So basically untuk filem Morbius ni dia ada dua credit scene, first mid credit scene dan post credit scene. Okay, kita cakap sikit. Aku lupa nak cakap, for those spoiler alert, for those yang belum tengok Morbius, tolong tutup video ini. Ataupun kalau korang tak kisah dengan spoiler apa-apa, korang boleh just tontonlah video ni. Tapi aku sarankan untuk korang tutup dululah video ni dan pergi tengok Morbius dulu, lepas tu baru datang balik sini, right? So basically the first credit scene untuk filem Morbius ni adalah di mana menunjukkan satu momen kesinambungan daripada event Spider-Man No Way Home. Kalau event Spider-Man No Way Home berlaku di dalam MCU, tapi ini berlaku di dalam Sony Universe, di mana kita dapat tengok awan di crack due to the multiverse kan, berwarna purple, something like that. And then tiba-tiba keluarlah satu report TV di mana ada seorang lelaki out of nowhere datang, tak tahu daripada mana, dan dia telah muncul di dalam sel yang kosong, which is orang yang datang itu adalah Vulture ataupun Adrian Toomes yang lahir daripada MCU punya universe, bukan di dalam Sony Universe. Okay, selepas itu disebabkan polis dia tak letakkan any charges kepada Adrian Toomes sebab tak tahu Adrian Toomes ni datang daripada mana dan sebagainya, dia tak tahu benda tu. So Adrian Toomes dilepaskan daripada charges tersebut. Dan credit scene yang kedua pula adalah kita dapat tengok Adrian Toomes lagi, tapi kali ini dia memakai suit Vulture di dalam MCU itu. Dan dia telah berjumpa dengan seseorang watak utama di dalam filem Morbius ini, iaitu Dr. Michael Morbius itu sendiri. Dan mereka membincangkan tentang satu karakter ini, iaitu Spider-Man. Dan surprisingly Dr. Michael Morbius interested dengan perbincangan tersebut. Dan cerita itu habis begitu saja. Itu adalah post credit scene untuk filem Morbius. So aku akan bagi tahulah apa yang sebenarnya tidak kena dengan credit scene ini dan kenapa ianya tidak masuk akal, dan juga ianya merosakkan momen-momen penting di dalam Spider-Man No Way Home. Okay, first and foremost, macam mana Vulture ataupun Adrian Toomes dimasukkan ke dalam Sony Universe. Sebab kita tahu that spell Doctor Strange supposedly dia memulangkan, dia menghantar kembali villain-villain yang datang daripada universe luar daripada MCU pulang ke universe yang asal. Itu adalah konsep dia. Kita semua faham pasal benda tu. Then why in the first place Vulture ataupun Adrian Toomes telah dihantar keluar? Dia daripada universe MCU. Adrian Toomes ni daripada universe MCU, dan somehow dia dihantar keluar daripada universe MCU pergi ke SSU tanpa ada hala tuju, tanpa ada sebab, tanpa ada tujuan untuk kenapa Vulture ini dimasukkan ke dalam universe SSU. Kenapa bukan karakter lain? Kenapa Vulture? Kenapa Adrian Toomes, Michael Keaton kan? Tu benda satu. Lepas tu yang keduanya adalah apabila kita tengok kan, bila kita tengok post credit situ, kita tengok Vulture, Adrian Toomes ni dia nampak ini macam nak set up untuk ni lah, macam aku suka, ini adalah universe yang baru ke something. Aku tak ingat skrip dia macam mana, tapi momen tersebut dia menunjukkan that Adrian Toomes ataupun Vulture ni selesa dengan universe tersebut. How in the hell that you come from another universe and then kau adapt dengan begitu cepat dan kau begitu suka untuk berada di universe yang berbeza. Dan selepas tu apa jadi dengan family kau? Kau ni seperti, sebab kita tengok Spider-Man Homecoming really mengetengahkan that Vulture ini is a family person. Dia mengutamakan keluarga dia. Dia buat semua benda ni, semua curi dan sebagainya ni kan, just untuk family dia, untuk sara family dia. Tapi in this credit scene Morbius ni, dia menampakkan that Vulture tidak kisah langsung tentang family dia. Dia hanya kisahkan untuk revenge kepada Spider-Man. Sebab apa yang Spider-Man buat kepada dia, aku tak tahu if itu yang memotivatekan dia ke apa, aku tak tahu about that. Tapi it just tak make sense tau. Dua benda yang tak make sense, which is kenapa dia really love untuk being in another universe. Lepas tu yang kedua, dia tak kisah langsung apa yang jadi kat universe dia, family dia dan sebagainya. Itu yang kedua. So kita sambung pula kepada post credit scene yang kedua, iaitu apabila kita tengok Adrian Toomes, dia telah mendapat suit Vulture dia dan pergi berjumpa dengan Dr. Michael Morbius. And okay, benda yang tak kena kat sini adalah bagaimana cepatnya Vulture tiba-tiba dia dapat suit dia. Aku tak tahu dia ambil daripada mana, ataupun dia ambil daripada Oscorp ke, tanpa kita acknowledge pasal benda tu. Aku tak tahu benda tu, but it just tak make sense. Kalau dalam kalau dalam MCU, Vulture dia dapat dia build up dia punya suit itu due to the Chitauri. Dia ada pakai lah alat-alat daripada Ultron, daripada tentera Chitauri dan sebagainya. So dia buat suit Vulture tu. Tapi in this Sony Universe, adakah Chitauri pun ada? Aku rasa tak ada. Then how
adakah itu suit yang beza, aku pun tak tahu benda tu, but it just tak masuk akal that somehow Adrian Toomes baru sahaja tiba-tiba keluar daripada penjara, baru dah datang daripada universe yang berbeza. Tiba-tiba macam mana kau dapat suit tu? Kau ni tak dikenali oleh orang tau dekat universe tu. Orang tak kenal langsung kau tak ada identity, kau tak ada IC dan sebagainya. Macam mana kau boleh dapat suit itu secepat mungkin kan? Lepas tu, apa yang lagi peliknya, dia set up appointment, dia set up meeting dengan Dr. Michael Morbius dan membicarakan tentang Spider-Man. Sebab dalam filem Morbius ni kan, kita tak pernah acknowledge tau yang Spider-Man itu exist. Kita pun tahu dan Spider-Man, trailer Spider-Man kat dinding mural tu kan, tak ada langsung dalam filem Morbius ini. Dan kenapa tiba-tiba why you so rush untuk mentionkan tentang Spider-Man, sedangkan Morbius tak pernah berjumpa dengan Spider-Man pun, tak pernah ada encounter dengan Spider-Man, tak pernah mewujudkan satu pertemuan di antara Morbius dan juga Spider-Man. Benda tak berlaku. Dan aku kecewa dengan post credit sini juga adalah cerita Morbius ni kan, dia build up ke karakter Morbius itu untuk be that kind of a good person, a good guy yang tak nak membunuh orang dan sebagainya. Dan why bila munculnya post credit scene ni, dia wujudkan satu statement where Morbius adalah musuh kepada Spider-Man tanpa kita acknowledge pasal benda tu. Tak ada hint langsung. Tiba-tiba kau in the rush untuk mewujudkan satu bad relationship di antara Morbius dan juga Spider-Man. Dan kita tahu that overall purpose untuk post credit scene ni, sorry lighting teruk sikit. And overall purpose untuk post credit scene ini adalah untuk kononnya ingin create The Sinister Six. Sebab kita tahu dia perancangan untuk The Sinister Six bertembung dengan Spider-Man ni dah lama, sejak TASM 2 lagi dia orang nak munculkan benda ni. But I think this is kinda rush lah. This is akan merosakkan reputasi untuk Sony Spider-Man Universe dan juga merosakkan reputasi untuk Marvel Cinematic Universe. Cara penggunaan mereka ni salah bagi aku. Dan aku tak tahu if Kevin Feige somehow dia akan keluarkan statement ketat about this thing. Sebab Spider-Man Way Home merupakan satu filem yang banyak jugalah plot hole yang kita masih menunggu untuk terjawab pasal benda tu kan. Dan bila keluarnya post credit scene ni, dia tambah lagi plot hole tu. Dia membuatkan spell Doctor Strange tu macam, apa guna kau buat spell macam ni kalau ada je kerosakan untuk spell ni kan, ada je benda tak kena. It just tak make sense langsung. So aku tak suka where dia focus on multiverse lah. Serius, bukan multiverse ni is a bad thing tau. Cumanya kalau boleh multiverse tu biarkan benda tu berlaku dalam MCU je lah kan? Kenapa kau nak wujudkan Sinister Six through multiverse, through another universe? Kenapa kau nak formkan benda tu? Michael Adrian Toomes ataupun Vulture merupakan seorang yang biasa, normal human beings, seorang manusia biasa kan, tak ada power, tak ada agility dan sebagainya. Dia just a person yang bergantung kepada suit macam Vulture tu kan. How person and how villain-villain dalam Sony tu akan diconvincekan by Adrian Toomes ni, sedangkan dia daripada universe yang beza. Tak masuk akal. Credit scene dia tu tak masuk akal. Aku tahu dia nak set up untuk Sinister Six, tapi maybe ada cara yang lebih baik untuk benda ni kan. Kau tak perlu pun untuk munculkan Sinister Six through another universe, through Vulture travel through universe lain, lepas tu datang ke Sony, lepas tu reformkan group Sinister Six. Bagi aku ni adalah cara yang paling malas lah untuk buat post credit scene. Post credit scene supposed to be bukan plot hole. Ini adalah kesinambungan untuk another film selepas ini kan. Tapi benda ni macam dah messed up dari awal lagi. Since post credit scene ni dah di-reveal, dah keluar leak dan sebagainya sebelum Morbius itu ditayangkan. So aku rasa benda ni dah messed up daripada awal lagi lah. But overall aku faham that dia punya core, dia punya tujuan adalah untuk introducekan Sinister Six secara perlahan-lahan. Cumanya cara ini memang tak kena. Bagi aku cara ini tak kena. Dia merosakkan SSU, dia juga merosakkan MCU itu sendiri. So apa pendapat korang tentang post credit scene Morbius? Adakah korang suka dengan benda tu? Personally bagi aku tak suka benda tu, walaupun ianya macam ada satu harapan where maybe Andrew Garfield akan menjadi the main Spider-Man di dalam SSU. But still aku tak suka cara mereka ini. Sebab cara mereka ni sangat malas-malas. Seperti mereka ni tidak mahu meneliti apakah jalan yang terbaik untuk munculkan post credit scene. Itu adalah pendapat aku lah. So korang boleh leave your comment down below. Adakah korang rasa post credit scene tu is really good for Sony Spider-Man Universe dan juga MCU, ataupun tidak? Bagi aku tak. But yeah, that's all about video. Itu adalah video untuk hari ni. Dan memandangkan hari ni adalah
last kita tak puasa kan, so kita dah start masuk bulan Ramadan. So aku nak minta maaf kepada korang semua kalau aku dah buat salah silap, dan semoga Ramadan kali ini akan menjadi bulan yang baik untuk kita semua, bulan yang untuk kita beribadah, bulan untuk kita memohon maaf di antara satu sama lain. So itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana meluangkan masa di sini. Kita jumpa lagi di hari dan masa yang berbeza. Okay, Assalamualaikum dan bye-bye.